أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana-mana sahabat yang online, sesiapa yang ingin mendengar kuliah pendek pada pagi ini, sedikit berkaitan dengan rawatan asas homeopati. Terlebih dahulu selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena hari ini hari Jumaat, seperti biasa saya cenderung untuk membuat sedikit tazkirah yang berkaitan dengan perubatan homeopati yang insya-Allah pada hakikatnya selari dengan Islam, agama kita. Ada unsur-unsur ghaib, ketuhanan di dalamnya jika kita mempercayainya, insya-Allah. Okey. So hari ini saya masih lagi bersiaran sejak semalam untuk grup kuliah dan hari ini untuk kuliah awam. Siaran daripada apartmen di Subang Jaya milik Sunway atas permohonan anak saya yang ada 2 orang anak saya yang bermasalah sikit sejak ditimpa banjir di kawasan kami, sehingga ketiadaan elektrik yang mencecaskan bukan saja isu online tetapi isu yang berhubungan dengan keperluan harian, berkaitan dengan nak membasuh pakaian, nak menyediakan makanan, menyimpan di dalam peti sejuk, langsung tak boleh guna. Malam-malam tiada lampu, tiada aircon, tiada kipas, kepanasan. Banyak isu sebenarnya sejak kita berada di zaman penuh dengan pancaroba, ozon, penipisan ozon layer ni, dan kita cenderung untuk menggunakan aircon, dan aircon tidak dapat digunakan sangat panas, kipas pun tidak dapat digunakan sangat panas. Dan 2 orang anak saya itu terlibat, satu dalam menyiapkan dia punya tesis dan seorang lagi itu sedang dalam peperiksaan akhir sehingga hujung bulan. Jadi terpaksa kita berada di tempat. Ini kebetulan alhamdulillah Sunway menawarkan kepada staf dan juga pelajar-pelajarnya untuk kalau mohon insya-Allah lulus untuk penempatan mangsa-mangsa banjir. Dan alhamdulillah hari ini sebenarnya sudah tamat. Saya mohon hanya 2 hari. Anak saya mohon hanya 2 hari dan saya minta supaya ditambahkan lagi 3 hari. Sebab anak saya akan ada exam satu lagi pada hari Isnin. Jadi kita mohon lagi 3 hari, sementara di kampung, 3 kampung kami itu masih tidak ada elektrik. Bekalan elektrik terputus. Dan pagi ini saya difahamkan ada satu kampung itu dibekalkan genset. Kalau dibekalkan genset, maknanya untuk sesetengah kawasan itu boleh ada elektrik yang mana boleh dicapai oleh genset. Di Bandar Seri Ihsan dikatakan telah disediakan genset. Juga ia membawa makna bahawa bila ada genset itu maknanya elektrik, bekalan elektrik sementara, maknanya isu ini mungkin akan berpanjangan. Mungkin lagi seminggu. Agak-agaknya begitulah.
Lalu tengoklah, saya harap kita dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan kalau kita pergi kepada yang awam, yang ditempatkan mangsa-mangsa di sekolah, pastilah kita tak boleh bersiaran sebab di sekolah orangnya ramai, tandas yang berkongsi dengan orang ramai, kemudahan segala kemudahan berkongsi ramai. So memang tak boleh. So alhamdulillah saya di sini boleh untuk siaran langsung untuk sahabat, untuk bukan saja untuk orang awam, khususnya untuk mereka yang sedang mengikuti kursus, baru sahaja mula 2 kali Google Meet, ada lagi 3 kali ya. Okey, so hari ini saya nak bercakap berkaitan dengan buku rawatan asas homeopati. Buku ini kecil tetapi sangat penting. Okey, di belakangnya ditulis sebuah buku kecil yang padat dan ringkas. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang mudah diikuti, sesuai dibaca, diamal dan disimpan oleh semua yang berminat mengenai rawatan asas secara homeopati. Maknanya buku ini adalah buku yang sesuai dibeli oleh orang awam. Cuma buku ini tidak ada di pasaran, di kedai buku, di mana-manalah yang biasa dijual buku, sebab kita terhad dari segi pengedaran. Jadi sesiapa yang ingin memiliki buku rawatan asas homeopati harus menghubungi daripada kita dengan direct secara langsung. Selain yang ada di kedai-kedai yang menjual ubat-ubat homeopati secara langsung dengan kita. So, di dalam buku ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Mungkin boleh capai pada 4 bahagian utama, walaupun buku ini kecil. Okay. So, buku rawatan asas homeopati ini, khususnya di bahagian hadapan, di bahagian yang mana kita kemukakan sekapur sirih, mukaddimah. Apa yang dikatakan mukaddimah itu penting dihayati. Penting dihayati sebab ini adalah prinsip dalam perubatan bagi mereka-mereka yang beragama Islam. Okey. Prinsip pertama ialah berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip pertama. Kita boleh melakukan apa saja, boleh belajar homeopati, boleh belajar alopati, boleh belajar herba, boleh belajar acupuncture, sebarang apa yang kita belajar, tapi tonggaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyembuh yang maha segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa ni kita kata? Asas. Sebab itu okey, saya ambil penjelasan di sini dalam buku ni kita sebut. Harus disematkan bahawa Allah adalah penyembuh bagi segala penyakit. Ini merupakan hakikat perubatan Islam. Penjelasan dalam Al-Quran dipertuturkan oleh Nabi Ibrahim AS dengan katanya, apabila aku sakit, maka ia, yakni Allah, yang menyembuhkanku. Kita harus letak prinsip perubatannya di situ. Kalau tidak, kita jadi pengikut materialistik, moden, barat, yang hanya berkehendakkan evidence based. Sebab apa? Yang evidence based itulah yang terbukti menyembuhkan. Apa yang terbukti? Itu bahan-bahan yang disebut bahan-bahan ubat dalam bentuk bahan yang boleh diperiksa di makmal mengandungi bahan kimia tertentu, ataupun bahan-bahan berupa kuman atau virus tertentu yang diperlemahkan. Itu yang dikatakan mempengaruhi untuk mencegah penyakit atau menyembuhkan. Dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam, ubat-ubat dapat menyembuhkan penyakit dan para doktor berjaya merawat pesakit hanya dengan izin Allah. So, itu duduknya.
izin Allah ini tidak ada dalam perubatan moden. Orang Islam yang belajar perubatan alopati, dia mungkinlah ada dalam minda dia dengan izin Allah. Especially bila pesakit-pesakitnya tidak dapat disembuhkan. Barulah dia pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah satu kesilapan. Sebab seperti yang kita cerita di dalam sejarah amalan perubatan, sejak abad ke-17, abad ke-16, 17, 18 Masihi lagi, idea seperti ini sudah diterapkan di dalam amal sebalam aktiviti, khususnya amalan perubatan, iaitu tubuh badan kita ini adalah terasing. Yang jelas, yang nampak, yang hakikat bagi mereka adalah badan fizikal. Okey, kita bicarakan ini dalam sejarah perubatan yang membawa kepada penemuan perubatan homeopati. Bagi mereka, sebab mereka nak lari daripada gereja, daripada cengkaman paderi-paderi. So, mereka menghasilkan satu idea baru, iaitu kita ini terpisah. Okey, so apa yang ada, apa yang harus kita ambil kira hanyalah tubuh kasar. Kalau tubuh kasar ini sembuh, baik. Kalau tubuh kasar ini sakit, maka dialah yang sakit. Tidak ada pengaruh luaran yang bersifat gaib yang menyebabkan seseorang itu sakit ataupun sihat. Okey. So, begitulah juga rawatannya. Nanti kita masuk bab ini dalam pembicaraan vital force juga. Okey. Sebab itu adalah tonggak dalam ilmu perubatan homeopati. So, ubat-ubat dapat menyembuhkan penyakit dan para doktor berjaya merawat pesakit hanya dengan izin Allah. Itu prinsip kita. Prinsip perubatan barat, kalau kita dapat guna ubat yang dapat dilihat secara fizikal, yang boleh diuji di makmal ini, jika kita berikan kepada pesakit, dia tidak ada perkataan insya-Allah pun, pesakit akan sembuh. Ini evidence based. Pesakit akan sembuh kalau bahan paracetamol ini diberi kepada orang yang demam, sakit kepala, dia akan sembuh. Kalau diberi apa-apa ubat yang dikhususkan untuk penyakit tertentu, dia kata penyakit itu tak sembuh. Dia lupa keizinan daripada Allah. Sebab itu sahabat, ini prinsip pertama kita. Tidak kira kita belajar ilmu apa, khususnya dalam homeopati, sudah tentu penyembuh yang paling hebat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya ikhtiar. Kita hanya belajar suatu sistem perubatan berasaskan asas-asas tertentu, dan kita tidak boleh meletakkan 100% ia sembuh kerana bahan ubat yang kita berikan. Ataupun kerana usaha-usaha surgery atau pembedahan yang kita lakukan. Ia berlaku hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Itu kita sudah sebutkan. Inilah yang kita kata rawatan asas homeopati. Yang kedua, bila ini kita letak di atas. Makanya dalam pengambilan sebarang ubat-ubatan, remedi-remedi, kita hendaklah mengikuti aturan tertentu. Satu, aturan berkaitan dengan sistem. Kalau homeopati, apa yang aturan yang ditetapkan oleh homeopati? Kalau kita beragama, apakah yang ditetapkan oleh agama kita? Jadi bila kita mengambil remedi tertentu, kita ambil Aconitum napellus umpamanya, remedi pertama yang kita belajar, kita tetap mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, atau kita mulakan dengan apa-apalah yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim umpamanya, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang kita baca selalu. So, itu adalah aturan. Barulah ada connection, ada hubungan, ada harapan untuk kita ataupun pesakit kita disembuhkan. Okey, di dalam buku ini, ini sebab kita masukkan dalam ni, pesakit digalakkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika ambil ubat. Berdoa.
Berdoa, kita pergi lebih jauh dengan berdoa. Dan jangan lupa untuk beramal. Kita berdoa, kita juga membuat kebaikan, membuat amal soleh, melakukan solat dan sebagainya. Dan yang utama yang disebut dalam banyak kitab-kitab hadis juga, ramai orang yang bersedekah itu yang sakitnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan, dan ada yang ramai juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat amalan sedekah itu, kerana sedekah itu menyelamatkan ramai manusia, bukan sahaja daripada kemiskinan, daripada kesusahan, daripada penderitaan, kemelaratan. Jadi kita bantu mereka itu sembuh daripada masalah-masalah dunia, dan kita juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita diminta menjauhi perkara-perkara yang haram dalam rawatan. Okey, memang secara rohani ini perubatan materialistik tidak percaya, tetapi secara rohaninya faktor-faktor yang kita disebutkan di atas boleh mempengaruhi penyembuhan penyakit. Okey, unsur orang mana boleh percaya apa hubungan sedekah dengan dengan kesembuhan penyakit. Mereka tidak nampak kelebihan. Sebab apa? Mereka tidak meletakkan kuasa penyembuh yang paling besar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tidak nampak hubungan antara sedekah dengan kesembuhan. Hubungan dengan menyatakan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasihani itu dengan kesembuhan. Prinsip itu tidak ada. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan suatu kesembuhan? Hubungan antara vaksinasi dengan bebas daripada penyakit COVID-19. Kita tidak baca, kita tak ada hubungan. Kita ambil vaksin saja-saja seperti orang materialistik barat saja. Patutlah ramai baru saja ambil vaksin sakit. Ambil vaksin pun ada juga yang menempah sesuatu yang negatif. Jadi itu kita kena ikut. So pertama, kita belajar ini adalah ikhtiar, dan Allah itu adalah kuasa penyembuh yang paling utama, dan setiap kesembuhan kita adalah melalui dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kita sebut sebagai, sebab ini kita sebut dalam buku ini, wajarlah kita mengikut aturan dalam beramal. Okay, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil remedi homeopati, dan kita ambillah makanan seperti makanan juga. Makanan kita doa. Dan pagi ini saya belum ambil lagi, jadi saya ambil Anika Montana untuk tenaga saya pada hari ini. Bismillah. Kalau lupa bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa kan? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Baca yang tu kalau kita lupa, supaya kita ingat bahawa Allah itu penyembuh yang sejati. Selepas itu kita ikutlah aturan. Ambilnya kalau boleh lebih baik sewaktu perut kosong, belum makan, ataupun selepas makan setengah jam, ataupun ada tidak bercampur dengan ubat-ubat lain dalam tempoh tertentu. Sebab itu prinsip-prinsip dalam perubatan homeopati yang kita harus amalkan. Dan jangan tawarkan dia dengan mengambil benda-benda yang terlampau masam, ataupun menggunakan minyak angin yang terlampau kuat. Itu yang. Dan yang ketiga, kita sebut di sini 3 perkara. Elakkanlah daripada menggunakan benda-benda yang haram bagi tujuan menyembuhkan satu-satu penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan penyakit dengan benda-benda yang diharamkan kepada kamu. So kita ambil yang halal. Kalau kita syak, kita elakkan. Kalau kita tahu jelas ia sesuatu yang haram, kita nak berubat dengan dia, kalau boleh kita elakkan. Air kencing kuda boleh menyembuhkan apa.
Tapi untuk makluman, ubat-ubat penawar-penawar homeopati juga ada bahan-bahan yang digunakan daripada sumber-sumber yang pada hakikatnya haram. Pada asalnya haram. Tetapi kita juga belajar ilmu fiqh, iaitu seperti najis babi umpamanya, kalau masuk ke dalam satu kolam air yang lebih daripada 2 kolah, maknanya ia bersih, ia suci. Dalam air sungai yang mengalir, kita lihat khinzir, hanyut. Kita lihat, itu dari sana tu ramai orang yang menggunakan tandas, apa tu, bahan-bahan yang najis. Lalu, tapi air itu banyak dan dia boleh menghilangkan sifat-sifat yang ada pada najis, maka ianya dibolehkan. Begitu juga dalam homeopati, kita ada beberapa ubat. Ada ubat daripada apa ubat contohnya? Sesiapa ingat? Ubat daripada katak ada. Daripada katak ada, daripada susu anjing pun ada. Lac caninum itu adalah daripada susu anjing, kalau tak silap saya. Jadi semua itu, tetapi ia telah melalui satu proses bancuhan bersiri. Maknanya ada dilute, berterusan dilute, sehingga tidak ada zarah, tidak ada, apa kita kata dalam makmal ni, tidak ada bahan asal yang dikenali di dalam ubat tersebut. Dia sudah hilang, yang tinggal hanya tenaganya sahaja. Maka pada waktu itu, tentulah penawar tersebut dibolehkan sebagai ubat. Sebab dia sudah tinggal kuasa sahaja, kuasa menyembuhkan. Bahan kasarnya sudah tidak ada. Bahan yang diukur oleh kaum materialistik, oleh perubatan barat, perubatan alopati, masuk di makmal, dia boleh kesan, okey, bahan ni ada air susu anjing. Susu anjing kata, bekasan dia ada. Maknanya bahan itu ada. Bahan itu ada, maka adalah isunya dalam fikah Islam. Tapi bila bahan itu tidak ada, sudah dibancuk oleh homeopati berkali-kali, sehingga 1/bilion umpamanya, satu bahan itu dengan 1 bilion air. Jadi bahan itu sudah tidak ada. Ia sudah dibersihkan. Jadi dalam keadaan itu, kita insya-Allah dibolehkan menggunanya. Itu penting untuk kita fahami, ya, sedikitlah berkaitan dengan fiqh. Ni kena tanyalah orang yang belajar ilmu fiqh. Tapi kita yang ada asas sedikit semasa kecil dulu kita belajar ilmu fiqh, apa yang diberitahu tentang air 2 kolah, apa yang boleh menghilangkan zat ain najis itu, maka hukumnya berubah. Okey, so dalam keadaan itu ada bahan-bahan ubat itu yang datang daripada benda yang najis ataupun benda yang beracun, dibolehkan kerana ia sudah menjadi selamat bagi pengguna. Okey, berbalik. Okey, itu pengenalan. Dalam pengenalan ada kita beri mengenai prinsip homeopati. So ada 3 prinsip dalam buku ini. Wallahu alam, saya tak tahu siapa yang baca. Ada orang memang tak baca, langgar aja, ambil yang utama apa yang diceritakan sahaja. Dan yang utama itu pun di dalam buku ini. Bahagian seterusnya diceritakan tentang penawar-penawar asas homeopati, dari mana dibuat. Jadi kita perlu jelaskan juga, kebanyakan ubat-ubat homeopati yang ada di Malaysia ini, semuanya adalah hasil penghasilan di kilang. Dibuat di Pakistan, di India, di Jerman, di UK, di mana proses menghasilkan ubat-ubat itu adalah mengikut prinsip-prinsip yang tertentu. Jadi ada kebersihannya di situ. Ada amalan yang boleh dipercayai. Confidence, kita confidence dengan amalan itu. Bukannya ia dibuat di Malaysia. Jangan salah faham. Ada orang promo mengatakan, kata dia buat ubat, dia mengamal di klinik dia yang buat ubat. Di Malaysia ni, saya nak beritahu, tidak ada pengamal homeopati yang membuat sendiri ubat dia. Ini kena faham. Semua bahan asal ubat itu diimport.
Bukan sahaja bahan ubat tidak dibuat di Malaysia, proving pun tak ada di Malaysia. Okey, kalau anda kenal siapa yang proof atau membuat uji bukti ubat-ubat, beritahu saya. Saya nak cek siapa yang buat proving. Tak ada. Ada tak orang yang buat proving tongkat Ali? Tak ada. Ada tak orang yang buat proving kacip Fatimah? Daun sirih? Daun jambu batu? Tak ada. Kita guna secara herba. Di Malaysia ni orang buat ambil bahan itu diguna secara herba. Tidak ada yang menggunakan secara homeopati. Apa lagi bahan-bahan daripada Aconitum napellus, Arnica montana, belladonna, Apis mellifica. Ada tak ada orang Malaysia yang buat? Setahu saya tak ada. Kalau ada, beritahu saya. Okey. So, kebanyakan ubat homeopati itu datang daripada kilang-kilang ternama yang sudah termasyhur dan membekal sangat banyak ubat-ubat. Isu sama ada ia sampai di sini atau tidak, itu urusan KKM lah. Dia benarkan atau tidak, itu urusan bahagian custom lah yang menentukan. Tapi hakikatnya dia bukan dibuat Malaysia. Tidak juga dia dibuat oleh company kilang yang ada di Kedah Alustar tu, yang dahulu dimiliki oleh arwah Dr. Azizan. Tidak juga dibuat oleh kilang tersebut. Walaupun kita kata ada kilang homeopati, mereka hanya membuat kilang untuk pil-pil yang siap untuk pengguna, bukan untuk digunakan oleh pengamal. Jadi bahan asal. Sebab itu kita jangan keliru masalah di klinik homeopati berlaku urusan farmasi, di mana berlaku dispensing of medicine. Urusan mendispens ubat itu berlaku di situ atas arahan pengamal. Berlaku pemberian ubat-ubatan, bagaimana diambil, berapa banyak diambil, semua itu tertakluk kepada keputusan di prosedur. Tetapi klinik itu tidak membuat ubat. Ubat dia datang dari Pakistan, datang daripada UK. Okay. Tidak ada pembuatan ubat. Ini saya nak jelaskan. Sebab itu kita kena belajar istilah-istilah. Walaupun kita hendak memesan ubat, kita kena belajar istilah-istilah tertentu berkaitan dengan farmasi. Dalam hubungannya dengan kita sebagai pengguna dan sebagai pengamal. Okey, kalau tidak, kita tidak faham. Jangan kita dibodohkan oleh orang-orang yang dia sendiri pun tidak tahu. Dia sendiri pun tidak tahu. Dia cerdik. Dia cerita kat orang, kata dia buat ubat sendiri di klinik dia. Kita pun percaya bulat-bulat 100%. Okey? So, itu tak betul. So, hakikatnya. So, dalam ni ada kita cerita juga. Bagaimana dibuat? Semua ubat dibuat ikut farmakopia. Farmakopia ini adalah arahan direktif bagaimana untuk membuat ubat. Di antaranya Homeopathic Pharmacopoeia of the United States of America, British Homeopathic Pharmacopoeia. Ini semua buku-buku yang di dalamnya terkandung kisah bagaimana ubat-ubat itu dibuat daripada awal, daripada pokok ke, daripada mineral ke, daripada cebisan binatang ke, dibuat, diproses untuk dijadikan bahan ubat pada crude dose, pada dos kasar dan seterusnya. Bagaimana dipotentisasikan, dinaikkan kuasanya sehingga ada berbentuk potensi 6, 12 dan sebagainya yang kita belajar. So, okay. So, ubat-ubat ni bila dia buat di sana, dia pun ada peraturan. Kerajaan dia pun ada peraturan. Dan Persatuan Homeopati yang berkuasa, yang kontrol bahagian homeopati di sana, dia telah ada memasukkan peraturan itu. So, peraturan itulah yang menentukan bagaimana ubat-ubat itu dibuat. So, sampai di sini, KKM kita hanya mengambil contoh di situ, membawa masuk apa bahan-bahan yang dibenarkan, apa yang tak boleh. Kita tidak terlibat dalam pembuatan ubat-ubat. Walaupun dalam bentuk Q, tidak ada. Kita nak buat sebagai pelajar, ada. Saya pun ada buat. Dulu saya buat 2 remedi yang saya pernah tunjukkan kepada umum dulu, iaitu Allium cepa dan apa satu lagi tu, Capsicum annuum. Saya dah buat. Dengan bila kita ada makmal, ada bahan, ada alkohol, ada isolin, ada vial, ada
ada semua alat lah untuk kita buat, kita boleh buat. Tetapi kita tidak mampu dibuat dan kita tidak mampu bertanding dengan negara-negara besar seperti India, Pakistan dan Eropah yang mereka kuasai. Sebab apa? Sebab kos bahan itu di Malaysia ini tinggi. Lepas itu kita kena bila kita nak pasarkan dia, kita kena pasarkan mestilah boleh beat dengan dia punya harga, dia punya price. Kita tak boleh beat. So, kita berterusanlah jadi pengguna. Tetapi sekurang-kurangnya, kalau kita ada kesempatan, boleh belajar. Kita belajarlah sedikit bagaimana cara nak buat ubat walaupun kita tak mengguna. Walaupun kita akan beli, satu masa nanti akan beli. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita untuk dilute ubat tersebut. Dan bagaimana untuk kita potentize ubat tersebut. Yang ini kita akan belajar. Sedikit secara ringkas kita akan belajar apa maksud potentisasi. Okey. Cukuplah setakat tu dah. Okey. So bahagian lain yang ada di dalam buku ini ialah berkaitan, satu berkaitan dengan ubat-ubat. Yang kedua berkaitan dengan terapeutik. Dalam kursus kita pengenalan kepada homeopati, saya tekankan kepada ubat-ubat ataupun bahan penawar ataupun yang kita sebut sebagai remedi. So kita belajar aconitum, kita belajar belladonna, kita belajar calendula, kita belajar arnica, kita belajar apis mil, kita belajar ubat-ubat, apakah kegunaan ubat-ubat itu. Dan ini ada diterangkan. Sebab itu siapa yang sudah memiliki buku ini, di dalam buku ini muka surat 15 ada Aconitum napellus, muka surat 16 ada Apis mellifica, 17 Arnica montana, 18 Arsenicum album. Jadi itu adalah berdasarkan remedi-remedi, aturannya kita kena belajar apakah simptom-simptom utama di bawah remedi tersebut. Jadi simptom-simptom utama itulah yang harus kita ingat supaya senang untuk kita merawat. Okey. Kalau kita boleh hafal simptom-simptom utamanya, bila kita sebut arnica, apakah simptom utamanya? Kalau kita kata lebam, maknanya orang menghadapi lebam, luka memar, boleh disembuhkan oleh arnica. Kita boleh preskripsikan kepada pesakit untuk yang menghadapi masalah lebam, memar, terjatuh dan sebagainya yang menimbulkan kesan-kesan lebam. Ada kesan-kesan biru umpamanya. Kita dah sebut. Okey, yang itu. Tetapi bahagian dua, bahagian rawatan asas homeopati, dalam buku ini ada satu bahagian lain. Bahagian ini secara ringkasnya boleh kita sebut sebagai bahagian tentang penyakit. Tetapi dalam homeopati kita boleh senaraikan nama penyakit. Tetapi tidaklah ubat itu boleh diberikan secara langsung kepada penyakit tersebut. Kita kena ketahui simptom-simptom dia. So bahagian kedua ini memang tajuk kasarnya adalah penyakit secara umum. Di dalamnya ada simptom-simptom tertentu. Kita cerita mengenai penyakit, di bawahnya, di hujungnya ada kita sebut, itu yang kita sebut dalam homeopati sebagai terapeutik. Ilmu terapeutik. Berkaitan dengan simptom-simptom yang bagaimana, dalam kes yang bagaimana, sesuai dengan ubat apa. So, dalam umpamanya, dalam kes gigitan dan sengatan ini, diringkaskan. Okey, diringkaskan. Amalan homeopati menyarankan penawar hypericum, perforatum sebagai rawatan, terutama apabila kesan sengatan menjadi sejuk dan kebas. Itu simptom dia. Okey. Tajuk besar dia gigitan dan sengatan. Simptom dia apabila kesan sengatan menjadi sejuk dan kebas sesuai dengan hypericum. Tetapi apabila tempat sengatan kelihatan biru, warnanya bertukar menjadi biru, penawarnya ialah ledum palustre, menjadi pilihan utama ledum. Kalau kita masih baru, kita keliru. Kenapa bila bahagian tempat sengatan itu jadi lebam, kemudian dia nampak
warna biru, bertukar warna jadi biru, kita tak beri arnika. Semalam saya cerita pasal arnika untuk lebam dan nampak rupa kebiruan. So sinilah kita perlu prihatin dan mengetahui perbezaan. Kalau ia disebabkan pukulan, hentakan, terjatuh, ada pecah darah, ada simptom-simptom bengkak dia menjadi biru, memang arnika. Tetapi ada simptom yang lain yang dikata satu disengat oleh tebuan atau lebah atau serangga. Disengat. Dan luka itu adalah jenis tusukan. Seperti tusukan jarum, tusukan sengatan. Lalu dia menjadi biru. Paling tepat mestilah ledem. Remedi paling tepat adalah ledem, bukannya arnika. Ini saya harap boleh faham. Kita harus bezakan benda-benda seperti ini yang kita nampak simple, tapi sebenarnya kalau kita silap bagi remedi, lambatlah kesembuhan itu berlaku. So, saya ambil sekali lagi contoh di sini. Ringkasannya dikata EPIS 6. Simptom gigitan dan sengatan yang tempatnya dia rasa panas, tempatnya ada rupa kemerahan dan pesakit itu lega dengan sejuk. Kita demam sejuk, dia lega. Letak bawah air kawasan yang kena sengat itu, dia rasa senang. So, itu menunjukkan apis mellifica sesuai untuk diberi sebagai rawatan. 6 itu adalah potensi. Apis itu adalah nama ubat. Okey. Apis 6 maknanya ubat apis potensi 6. Satu lagi disebut di sini, bawah gigitan ini dikata hypericum 6. Bilakah hendak diberi? Apabila kesal sengatan jadi sejuk dan kebas. Bukan saja sejuk, tapi kita rasa kebas. Kawasan itu kita rasa besar sehingga tahulah simptom kebas ni bahasa Inggeris disebut 6. So sesuai diberi hypericum 6. Okey. Tetapi sekiranya tempat sengatan menjadi biru, bukan tempat yang terpukul itu menjadi biru, tempat sengatan menjadi biru, sesuai diberikan ledem palustri. Okey ya sahabat, mereka yang masih baru yang berada dalam kursus ini, kita akan belajar berkaitan dengan setiap remedi ini satu persatu. Okey, saya tidak fokus kepada melihat kepada nama-nama penyakit dan terapeutik, tetapi dalam buku ni ada senarai untuk penyakit-penyakit tertentu, simptom-simptom tertentu seperti simptom lebam, konkusi, keracunan makanan, kejutan elektrik, itu ada. Okey. Kecederaan tulang pun ada. Itu kes-kes yang sangat-sangat parah, tetapi boleh dirawat dan kita telah pun belajar di peringkat pengenalan kepada homeopati. Okey. Okey. Kita masuk, kita ambil satu contoh lagi, kata isu hidung berdarah. Hidung berdarah, biasa kita sebut epistaxis. Okey. Satu penyakit, satu masalah kesihatan yang boleh dirawat dengan remedi asas kita seperti arnika. Tentulah di sini dicerita remedi lain. Ada yang kita belajar, ada yang mungkin kita tidak masuk dalam kurikulum kita peringkat pengenalan kepada homeopati. Umpamanya diringkaskan sebagai rawatan terapeutik disebut Vipera 6. Okay, boleh digunakan bila ada saja insiden hidung berdarah. Tetapi ini yang penting, kita belajar terapeutik ataupun kita belajar remedi dan kita perhatikan simptom-simptom dia. Okey, so kalau berdarah kerana cedera atau terpukul, so boleh tak kita beri Vipera 6? Dia sudah menjadi kurang sesuai. So remedi terbaik ialah
Arnica montana yang telah kita belajar. So, berdarah kerana kecederaan dan terbuku, remedi paling sesuai ialah Arnica montana. Tapi kalau kita kerap sangat berdarah, dia sudah menjadi darah daging bagi kita. Kerap saja, sikit-sikit berdarah. Kita boleh cuba remedi lain. Dan di sini kita sarankan Hamamelis 6. Hamamelis ini pun satu remedi yang kita akan belajar di dalam kuliah pengenalan kepada homeopati. So, buku perubatan homeopati, buku adalah paling asas. Dia ada dengan sejarah dan falsafah dan ubat-ubat dan rawatan kecemasan dan apa lagi? Ada biokimia, ada tata cara memberi penawar, ia lengkap. Tapi banyak juga detail simptom yang ada dalam buku ini bagi kes-kes tertentu. So, rawatan asas homeopati, satu lagi yang kita boleh sebut, dan jaranglah saya sempat habiskan buku ini walaupun sudah habis 6 kuliah. Satu, memang sunnah dan adab menziarah pesakit ini bolehlah baca sebagai bahan bacaan. Saya tidak sentuhlah, dia bagus. Tetapi satu aspek lagi yang ada dalam ini ialah penawar asas dan pencegahan. Okey, so penawar yang kita belajar 18 itu sebahagian besarnya ada yang boleh berfungsi sebagai pencegahan. So, apa yang boleh berfungsi sebagai pencegahan itu, kalau kita boleh ingat dia, boleh menggunakannya berasaskan simptom-simptom yang jelas, kita boleh memberinya terlebih dahulu sebelum datang sakit. Sebelum datang sakit, sebelum datang masalah penyakit, kita boleh beri dahulu. Okey, contoh saya ambil Arnica tadi. Arnica tadi, saya sering kepenatan. So, bila kepenatan, saya pun dah orang tua, dah umur 60, tahun depan ni masuk 63 dah. Buat kerja, driving, teruk sikit, dia mula rasa penat. Saya boleh ambil Arnica ini sebagai relief daripada rasa penat. Dan ia insya-Allah membantu. Kita nak guna Aconitum umpamanya, boleh juga dalam kes-kes time COVID-19 yang melanda dengan hebat sekarang. Okay, kita boleh guna juga Aconitum sebagai rawatan pencegahan. Adalah dalam ini, tak adalah cerita COVID-19. Sebab COVID-19 ini satu istilah baru bagi penyakit masa kini yang disebabkan oleh virus. Okay, dulu tak ada. Kalau kita karang buku ni 20 tahun yang lalu. Sekarang ada isu COVID-19. Tetapi sebagai apa kita boleh simili boleh kita contohkan, boleh kita umpamakan sebagai satu daripada remedi-remedi yang sesuai untuk diberi sebagai pencegahan. Sebab disebut juga sesiapa yang ada membeli buku material medika homeopati terjemahan Dr. Borik, harganya memang mahal, 180 RM. Dengan belanja pos jadi 200. Adalah kita beri hadiah sikit sebab kita charge RM20 itu. Okey. So, harganya memang mahal tapi berbaloi. Di dalam buku itu ada sebut di dalam tajuk ubat Aconitum napellus. Kegunaan dia untuk influenza. Sebaran jenis influenza yang ada simptom-simptom yang hampir serupa. COVID-19 ke, influenza abad ke-18, 19 ke, MERS-CoV ke, apa semua tu yang disebabkan oleh pelbagai virus, selagi ia mempunyai simptom-simptom yang serupa dengan mana-mana penyakit yang hadir akibat virus-virus tertentu itu. Akibat virus-virus tertentu, dia berbeza. Sekarang ni ada Omicron lah, ada Delta lah, ada macam-macam.
Alopati pening. Sebab apa? Setiap kali datang yang baru, dia kena cari antidot baru. Dia kena cari antivirus. Antivirus yang baru. Vaksin. Istilahnya vaksin. Kena buat vaksin baru untuk beri pada pesakit. Dia adalah satu sistem rawatan yang berbeza. Dia mesti bergantung kepada puncanya apa ni. Puncanya apa ni. Virus jenis apa ni. Kena buat yang baru. Perubatan alami, perubatan yang bersifat alamiah, perubatan yang kita kata perubatan tabi'i seperti perubatan homeopati, kita tidak bergantung kepada jenis atau rupa virus. Kita bergantung kepada apakah kesan daripada virus itu ataupun kuman itu ataupun apa saja itu memberikan simptom yang serupa dengan simptom-simptom yang pernah berlaku sebelum ini yang kita boleh gunakan remedi tertentu untuk simptom-simptom tersebut. So, kalau dia serupa dengan simptom yang ada dalam influenza, yang ada dalam influenzinum, kita boleh guna influenzinum. Apabila simptom dia serupa dengan aconitum, kita boleh guna aconitum untuk merawat ataupun untuk mencegah dia. Okey. So, itu prinsip. Itu yang berbezanya kita dengan perubatan alopati ni. Dia bergantung sangat kepada penyebab itu. Terlalu bergantung sehingga kalau ada penyebab yang baru, walaupun dia virus, sama-sama virus, tapi jenis baru, dia kena buat ubat lain. Kita tak perlu. Kita kena study dia punya simptom itu sama dengan remedi belladonna ke, sama ke dengan remedi arsenicum ke, sama ke dengan remedi aconitum napellus ke, kita sudah boleh ada ubat untuk merawat. Dan kalau simptom itu secara keseluruhannya menyerupai satu-satu remedi tertentu, kita boleh ambil remedi itu sebagai pencegahan secara umum. Kita boleh bagi pada satu komuniti bahan ini untuk cegah daripada COVID-19. Umpamanya, sama ada kita nak pergi beri seminggu sekali ke, kalau bersesuaian, kalau ubat itu boleh berada dalam badan selama seminggu, sebulan sekali ke, ataupun setiap beberapa jam kita boleh memberi. Mengapa kita boleh memberi sampai setiap beberapa jam? Sebab kita tak ada isu dosage yang boleh menyebabkan kesan sampingan. Yang boleh menyebabkan kesan buruk. Kita tidak ada bahan yang kita katakan bahan dadah yang memberikan kesan buruk. So, kita boleh guna dalam, kalau aconitum, kita boleh ambil setiap 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak ada masalah. Dia pun cepat tinggalkan badan kita dalam beberapa jam sahaja, sebab ia adalah remedi acute. The acuteness of aconitum napellus boleh kita katakan dalam skop rawatannya menyamai Panadol. Yang kita kenal Panadol tu boleh guna untuk sakit kepala, boleh guna untuk pening, boleh guna untuk demam, untuk sakit-sakit badan boleh guna. Aconitum pun seperti itu. Syaratnya the suddenness yang kita belajar tu, keakutan ataupun the acuteness of aconitum napellus. Pada tempoh itu, dia adalah satu Panadol. Ia adalah satu ubat yang pelbagai guna. So, sebab itu kita saran. Okey, saranan itu juga sebab disebut oleh Dr. Borik. Okey, siapa yang ada buku itu memang dia akan tahulah. Okey, dia boleh bacalah sebab itu buku besar. Tapi untuk kuliah pengenalan kepada homeopati, memanglah kita tidak menyarankan anda beli. Sebab itu peringkat tinggi. Peringkat kita hendak mendalami remedi-remedi. Okey. Nanti bila masuk kelas materia medika, bila kita menggunakan materia medika homeopati itu sebagai sumber rujukan utama, barulah kita saran anda semua beli. Itulah senarionya. So, saya fikir setakat itu saja untuk kita borak-borak pada pagi ini yang sebenarnya berguna dan juga merupakan sebahagian daripada masa 16 jam yang kita
wajibkan kepada mereka yang mengikuti kursus pengenalan kepada homeopati, kursus siri 2 Anjura bersama HBI dengan PPHM. InsyaAllah ya. Nanti besok lusa kita ada kuliah, lusa pada hari Ahad. Saya belum tentu lagi berada di mana. Kalau keadaan sudah pulih, saya kembali di rumah saya, boleh bersiaran dari sana. Jika tidak, mungkin kita tak dapat bersiaran langsung sebab saya memang tidak ada internet di rumah saya. Tetapi sekiranya saya diberi kesempatan lagi untuk tinggal di sini, di sini internet dia okey, so saya akan bersiaran lah dengan dalam Google Meet bersama rakan-rakan yang mengikuti kursus semua. So itu saja daripada saya pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini dan semoga ilmu yang dipelajari oleh kalian semua mendapat barakah dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi manfaat dalam kehidupan kita seharian dan memberi manfaat juga kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan orang sekeliling sekitar kita. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.